Dia lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita merasa juga dah 2 hari berada dalam tahun 2016. Hari ini 2 bulan 3 bulan pun, dah 3 hari. Dan habis pun 3 hari. Merasa juga 2017 belum tahu lagi. 2016 sudah merasa sekurang-kurangnya 3 hari. Kalau padam esok pun hari ini sudah merasa kita. Dan kita juga sudah merasa berada di dalam sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat kita menyambutnya di merata-rata tempat. Sama ada di peringkat nasional, peringkat negeri, di peringkat daerah, di peringkat kampung pun merasa kita berada di dalam suasana Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita dapat jadikan baginda itu sungguh-sungguh contoh dan suri tauladan dalam hidup kita. Apa saja kita buat, kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda adalah orang yang terbaik dalam segenap aspek kehidupan. Apa saja sebutnya dalam bidang kehidupan, dia adalah orang yang terbaik. Dia adalah bapa yang terbaik, dia adalah suami yang terbaik, dia adalah guru yang terbaik, dia adalah pendakwah yang terbaik, dia adalah pemimpin yang terbaik, dia adalah ahli perniagaan yang terbaik, dia adalah panglima perang yang terbaik, dan dia juga adalah pentadbir yang terbaik. Dan apa saja sebutnya bidang, inilah dia orang yang terbaik. Oleh kerana dia terbaik, maka Allah perintahkan kita menjadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk engkau dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Jadi apa saja kita buat, kita jadikan baginda sebagai contoh. Mayang kita, baginda adalah contoh yang terbaik. Puasa kita, baginda adalah contoh yang terbaik. Perjuangan kita, baginda adalah pejuang yang terbaik. Suami keluarga kita, dialah suami yang terbaik, dan sebagainya. Sebab itu kita kena kaji riwayat hidup baginda, supaya kita menjadikan baginda sebagai ikon, sebagai tempat-tempat kita meniru, sebab kita menjadikan contoh. Baik, sudah itu. Muka surat berapa? 23. Ar-Rumi 23. Alright, tak apalah. Itu namanya apa? Miscommunication. Breakdown in communication. Alright, 23. I'tiqad Qadariyah. Ya, dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dia ada beberapa i'tiqad yang tak selari dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya ialah Qadariyah. Selain daripada Qadariyah, ada lagi dipanggil Jabariyah. Selain daripada Jabariyah dan Qadariyah, ada lagi Mu'tazilah dan sebagainya. Itu akan kita baca satu persatu. Ya, perkataan Qadariyah, dia berasal dari perkataan Qudrah. Qudrat. Dia berbeza dengan Qadiriyah, ya. Kena faham tu. Qadariyah lain, Qadiriyah lain.
Qadiriyah ialah tarekat yang yang syekhnya ialah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Qadiriyah. Dia bentuk tarekat, bentuk zikir. Tarekat ni katanya jangan takut benar bila dengar tarekat tu. Bila dengar tarekat dia kata ini jalan sesat ni katanya. Bukan. Tarekat tak ada yang sesat. Yang sesat orang yang bertarekat tu. Tarekat tak ada sesat. Yang Qadiriyah tak ada sesat. Dia mengikut cara zikir yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Qadiriyah. Ini Qadariyah, ini mazhab akidah ya. Qadariyah dari perkataan qudrah. Maksudnya barang siapa beriktikad dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia. Ya. Kamu buat baik, itu ikhtiar daripada kamu. Kamu buat jahat, ada itulah juga ikhtiar daripada kamu. Allah tak ada siapa sangkut paut. Itu Qadariyah. Kamu berjaya kerana kamu berusaha. Kamu gagal dalam usaha kamu kerana kamu malas. Kamu tak sungguh-sungguh usaha. Atau kamu tak cukup ilmu untuk berusaha. Sebab itu kamu gagal. Itu mazhab Qadariyah. Mereka ini berpendapat bahawa Allah bagi kita ni kuasa untuk menentukan segala perilaku kita. Sama ada berjaya atau tak berjaya, kuasa itu datang dari Allah. Allah bagi kepada kita. Sebab itu ada orang berjaya, ada orang tak berjaya. Kenapa? Kerana kuasa usaha itu dari dia. Bukannya dari Allah. Tak ada sangkut paut dengan Allah. Mazhab ini adalah salah. Semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Sedikit pun tidak tersangkut paut dengan kuasa Tuhan. Tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Allah bagi kebebasan. Itu sebab orang bermazhab Qadariyah ni, dia menyatakan apa saja yang kesan yang dilakukan olehnya adalah hasil daripada usaha dia. Dia berpenyakit. Kenapa? Kerana dia tak jaga makan minum dia. Sebab itu dia penyakit. Dia kencing manis kerana dia tak jaga makan minum. Bantai nyegur dia banyak-banyak. Udah kencing manis. Tak boleh tanya dua tu. Dia rasa tak ada kena-mengena dengan Allah. Dia ni bertentangan kan serupa dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertentangan. Sebenarnya dia nak kena tu dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah tentukan dia kena, kenalah. Allah dah tentukan dia tak kena, makan banyak mana gula pun dia tak kena juga. Dan sebagainya. Kalau Qadariyah ni betul, tak ada lah orang mati. Betul tak? Bila sakit, makan ubat, sembuh. Makan ubat, sembuh. Tak ada lah, tak berisi lah, tak nak wakaf. Itu menunjukkan i'tiqad dia ni tak betul. Tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Sedangkan kita percaya apa saja yang berlaku pada kita adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Usaha dan ikhtiar memang Allah bagi kepada kita. Allah benarkan kita berusaha dan berikhtiar. Tetapi in the end result, siapa menentukannya? Allah Ta'ala yang menentukannya. Kita ada kuasa ikhtiar, ada kuasa usaha. Tapi keputusannya terserah kepada Allah. Taksirnya kepada Allah Ta'ala. Kesan yang sebenarnya datang dari Allah Ta'ala. Tapi Qadariyah ni tadi dia macam Mu'tazilah juga lah. Lebih kurang dia Mu'tazilah tu sama. Dia banyak menggunakan akal fikiran. Dan mengenepikan nas Al-Quranul Karim. Atau nas hadis Nabi SAW. Kalau ada pertemuan antara dua ni, logik akal dengan nas Quran dan hadis, maka dia pilih yang mana? Logik akal. Dia pilih logik akal. Itu orang Mu'tazilah. Juga orang Qadariyah. Sopo itu. Lagi tidak ada apa? Tidak ada bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi. Maka i'tiqadnya itu dinamakan i'tiqad Qadariyah. Qadariyah artinya qadar, qudrah. Yang demikian nyatalah pahaman i'tiqad Qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas. Manusia itu memberi bekas. Memberi bekas artinya menentukan keputusan sesuatu. Itu artinya memberi bekas. Sama ada berjaya atau gagal, sama ada sembuh ataupun terus berpenyakit, sama ada boleh hidup ataupun mati dan sebagainya. Itu dia menentukannya, bukan Allah. Tak ada kena-mengena dengan Allah.
Iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala kepada manusia. Tapi dia ada sandor juga. Allah dah bagi kebebasan kepada manusia. Sebab itu bila penyakit apa buat? Berubat. Bila berubat mesti baik. Padahal realiti yang berlaku apa itu kan? Berubat mesti baik kan? Berapa banyak kita berubat tapi tak juga mau baik-baik. Jenuh makan pamoga lah, haram mau baik. Jenuh makan macam-macam lah. Apa? Ku putih. Tapi gelap juga. Ya. Padahal siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Ya. Ingat pamoga, ingat ku putih. Okey. Sebab itu saya dah tak ada makan pamoga. Dulu saya makan pamoga tu. Nari tanda saya makan pamoga. Pasal apa? Pasal tokehnya sponsor. Sponsor benda-benda maksiat belaka. Tanda saya makan lagi. Lantak lah. Nyakit-nyakit idak-idak. Cari yang lain daripada pemoga. Bukan ini kempen ni, bukan kempen ya. Kan dengar dia orang saman pun je. Lepas tu saya tak ada makan lagi. Nak ngabur kan je, bukan kempen ni tak. Nak ngabur je, saya tak makan pemoga lagi. Lantak dia baik macam mana pun. Ya? Macam mana? Kempen juga tu. Entahlah. Ya. Itu dia. Tidak, dulu saya makan pemoga tu. Lepas lebih lagi lepas bedah jantung kan. Dia tu apa namanya jus D5 tu baik untuk perjalanan darah. Memang saya yakin itu. Tapi cari yang lain, banyak lagi yang lain. Kerana dia sponsor. Ini dia dah nak ambil apa? Sudah sponsor bola sepak Kelantan pula. Ya Allah, ya. Itu dia punya hal. Dia tak apalah. Dia mana buatnya dia menjaga dia untung ya. 22 juta rumah harganya ya. Itu hal dia lah mana buatnya. Tapi pasal dia sponsor yang itu tu, maksiat tu. Hiburan yang melalaikan tu. Yang itu kan saya tak nak tu. Baik, udah tu. Boleh cerita pemoga ya. Iktikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada setiap masa kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai. Banyak benda kita nak tapi tak dapat nak dicapai, tak dapat nak dihasilkan. Dan selalu terbantut. Kadang-kadang terbantut. Periksa tak lulus lah, makan ubat tak mau baik lah, macam-macam. Benda berlaku. Padahal kalau ikut qudrah ikut qadariyah nanti, bila makan ubat mesti baik. Bila berusaha mesti berjaya. Tak berusaha tak ada berjaya. Bila belajar mesti pandai. Sedangkan ada tak orang belajar tak mau pandai? Ada. Itu dia. Bersalahan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut kerana manusia ada berkuasa yang bersendirian. Kerana manusia betul ke? Kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian, nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sangsara. Tak ada manusia yang tak sangsara. Ada ke? Biar aku sangsara asalkan engkau bahagia. Ada ke? Dalam wayang ada lah. Tapi yang benar berlakunya tak ada. Biarlah aku menderita asalkan engkau bahagia. Tiba-tiba hari hujan tinggal aku ada payung. Itu dalam wayang adalah. Sebenarnya berlaku tak ada. Tidak ada siapa manusia yang mahu hidup dalam sangsara, hidup miskin, sakit, tiada maju. Bahkan semuanya hendak hidup senang lenang, kaya raya, bahagia gembira dan sebagainya. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan. Bila buat mesti berjaya, bila belajar mesti pandai. Bila dia rajin mesti dapat apa saja yang dia kehendaki. Itu tak menyentuh realiti sebenar kehidupan. Seolah tidak kenalkan kudrah Allah, maka mazhab ini hukumnya fasik. Fasik ni artinya berdosa. Itu mazhab ni fasik. Tapi ada juga ulama yang mengatakan kafir.
Ada juga ulama, tapi majoriti ulama mengatakan ini fasik, berdosa. Tapi ada ulama yang mengatakan kafir kerana menafikan hak Allah Taala. Kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Berkata mereka itu memberi bekas kudrat hamba, padahal kudrat hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali. Sebab itu dia mengatakan fasik. Ulama yang berhati-hati mengatakan fasik. Tapi ulama yang apa? Yang main tam kromo aja dia terus katakan kafir. Tapi kita yang lebih selamat apa? Fasik. Lebih selamat kita katakan mereka ini fasik, bukan kafir. Jangan mudah sangat mengkafirkan orang. Kita tak tahu kedudukan diri kita sendiri. Dengan cepat benar mengkafirkan orang. Biarlah fasik itu. Hukumnya fasik. Fasik itu artinya apa? Berdosa. Kalau kafir? Kalau kafir? Tak beriman. Bukan saja berdosa, tak beriman. Jadi kita tak nak kafir ni, tak nak mengkafirkan orang. Sebab kalau dia bukan kafir, macam kekafiran itu kembali kepada yang menuduh. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahadahuma. Barang siapa memanggil saudaranya wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu kepada salah seorang daripada mereka. Sama ada yang memanggil atau yang kena panggil. Kalau yang kena panggil itu memang kafir, tak adalah jatuh kepada yang memanggil. Tapi kalau yang kena panggil itu bukan kafir, apa jadi? Dia melantun balik kepada orang yang memanggil. Tetapi tuan-tuan, kalau orang tu memang nyata kafir, jangan pula kata dia tidak beriman. Tak boleh. Man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Faham ni? Man lam yakfur. Barang siapa tidak mengkufurkan kafiran, orang kafir tu, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Jadi kalau orang kafir tu kena hukum dia kafir juga. Jangan kata Abu Lahab tu beriman. Kalau kita kata Abu Lahab tu beriman macam? Jadi kafir orang yang katakan Abu Lahab tu beriman. Kerana dia memang kafir. Yang kata Abu Jahal tu beriman. Kerana dia tu memang kafir. Kena katakan dia tu kafir. Begitulah yang lain-lain. Setelah dia mati. Kalau belum mati tak tahu. Jangan kata Barack Obama tu kafir, belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Jangan-jangan 2-3 tahun lagi dia masuk Islam macam. Tak ada lagi Barack Obama. Apa namanya? Zaini Obama umpamanya macam. Lepas tu mati macam. Lepas tu mati. Tergolek-golek terus masuk dalam syurga. Itu namanya i'tiqad qadariyah. Jadi kesimpulannya mazhab ini apa hukumnya? Fasik. Bukannya kafir ya, fasik. Ya? Apa dia? Ada wujud masuk. Ada. Sekarang ni ada. Kita maju kerana kami pandai memerintah. Amdah? Ya, kedah. Faham-faham idak-idak lah. Dia bukan tak tahu tu saja nanya je tu. Ada tak wujud fahaman ni? Jawabnya ada. Kita ni membangun kerana apa? Kami pandai memerintah. Sebab itu kita membangun. Kita mengadakan rancangan-rancangan transformasi dan sebagainya. Sekarang itulah kita membangun sekarang ni. Kalau tidak, kita akan kembali ke zaman batu. Orang Melayu akan merempat. Ada tak orang cakap apa tu? Kalau tak ada kumel orang Melayu merempat. Ada tak? Ada lah tu. Jadi maknanya ada tu fahaman itu. Tapi dia tak mengaku. Orang apa itu tak mengaku yang dia tu fahaman qadariyah. Alright. Baik. Kemudian yang kedua, i'tiqad jabariyah. Jabariyah ni asal perkataan jabarun. Jabarun itu tergagah, terpaksa. Itu jabariyah. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawa manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, maka i'tikadnya itu dinamakan i'tiqad jabariyah. Tergagah, terpaksa. Ngapa kamu tak semayang? Apa jawabnya? Udah takdir, tak adalah aku semayang. Ya. Ngapa kamu bercerai? Udah tak ada jodoh. Seorang Tuhan pula salah dia bercerai. Ngapa kamu tak maju? Apa jawabnya? Kerana udah takdir aku tak maju, tak adalah aku maju katanya. Jadi
Dua salahnya. Yang pertama, dia dosa yang dibuatnya tu. Ngapa kamu mencuri? Aku dah takdir mencuri. Dia mencuri tu. Mencuri tu berdosa. Lepas tu, dosa yang kedua, menyalahkan Allah disebabkan dia mencuri. Aku minum arak ni, kenapa? Udah takdir. Ini saya dengar sendiri ni. Masa itu saya belum jadi ustaz lagi. Saya jadi cikgu tau. Pergi satu kedai lah. Nampak tengah minum arak. Dia menyebut tu, aku kau minum arak, kau dah tontu di Tuhan, katanya. Itulah senangnya. Tanya Tuhan tahu apa slang tu. Sudah ditontu di Tuhan sebab aku minum arak kau, katanya. Masa itu saya belum ustaz lagi, tak cakap apa pun. Jadi maknanya dia minum arak tu siapa salah? Tuhan yang salah mentakdirkan dia minum arak. Itulah menyalahkan Tuhan di atas kesalahan kelemahan dia. Itu Jabariyah itu. Tapi mereka ni, orang Jabariyah ni, bab-bab itu aja yang dia berserah kepada Allah Ta'ala. Bab dunia tak ada. Kalau pergi jamuan, dia berebut dulu. Ya tak? Kalau pergi jamuan, dia depan sekali berebut nembi-nembi orang. Dia nak pergi dulu. Kenapa? Supaya dapat makanan. Padahal cuba kalau dia betul-betul Jabariyah, macam duduk aje lah, tak kursi lantak lah. Tuhan nak bagi kenyang-kenyang lah. Idak-idak lah, macam. Mau kenyang ke? Itu dia. Tapi hal dunia dia dulu. Kalau dia projek dia dulu. Apa sajalah ada peluang dia dulu. Kalau berim beria benar berbaring. Padahal lantak lah dapat idak-idak lah. Beria benar. Kadang dua batu baring tu duduk belakang. Lepas seorang-seorang. Kalau betul-betul lantak lah dapat lah idak-idak lah. Kan? Jadi hal dunia dia dulu. Cuma hal-hal yang bersangkutan dengan akhirat dia menyalahkan Allah. Ngapa kamu berzina? Udah takdir aku berzina lah. Ngapa kamu merompak? Udah takdir aku merompak lah. Dan sebagainya. Itu namanya Jabariyah. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung pada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar dan boleh memilih sama sekali, maka i'tiqad itu dinamakan i'tiqad Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan dalam dunia ini bukan kehendaknya sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Tuhan menentukan semata-mata. Ngapa kamu tak datang semalam ngaji? Udah takdir tak datang, tak ada lah dia datang. Ngapa kamu tak pergi haji? Belum sampai seru. Padahal seru dah ada ke belum? Bila serunya dah ada? 1500 tahun sudah. Dah ada seruannya. Zaman Nabi Ibrahim pun dah ada. Zaman Nabi Muhammad. Masa Al-Quran turun ada tak seruannya? Ya. Apa seruannya? Apa nama ayat itu? Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah kamu haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Ada tak ayat Quran bunyi itu? Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah kamu pekerjaan haji dan umrah semata-mata kerana Allah. Itu perintah dari Allah. Bila turunnya Quran 1500 tahun sudah. Dah ada seruan. Tiba-tiba dia kata, ngapa kamu tak pergi Mekah? Ngapa kamu tak pergi haji? Belum ada seru katanya. Udah Tuhan bersalah, dia tak pergi haji. Itu dia ya. Mari. Sesungguhnya i'tiqad. Mana dia tadi? Bukan. Artinya perbuatan baik dan jahat dilakukan dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Sesungguhnya i'tiqad ini mengiktikadkan hamba itu digagahi Allah Ta'ala semata-mata. Ini faham ni? Yang ini kena underline tu. Semata-mata. Ya. Tak ada langsung yang lain. Allah dah menentukannya. Pada segala perbuatannya, sama ada yang disengaja atau yang jadi yang jadilah manusia itu sama seperti pucuk ru. Manusia ni dianggap sebagai pucuk ru. Tu pucuk ru. Pokok ru tu, pokok apa namanya? Pine tu, macam pokok pine tu lah ya. Ditiup di angin. Kalau ke kanan angin tu, ke kanan lah pucuk ru tu. Kalau ke kiri angin tu, ke kiri lah pucuk ru tu. Macam lalang lah, senang faham. Ya. Tak payah ru payah nak tengok mana pokok ru ni, payah ya. Lalang tu nak. Kalau lalang tu bertiup ke barat,
maka ke barat lah pokok ada pokok lalang tu. Kalau lalang tu tiup ke utara lah dia. Dia ikut tiupan angin. Macam pucuk ru ditiup oleh angin, tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Tak ada usaha apa-apa. Itu Jabariyah namanya. Maka i'tiqad ini membawa kepada tidak berguna syurga. Apa guna syurga? Siapa yang Tuhan kata masuk neraka? Lantaklah syurga. Ada berapa banyak syurga pun dia tak dapat masuk. Kerana Allah sudah tetapkan dia tu ahli syurga atau ahli neraka. Sedangkan kita tahu ke apa ketentuan Allah Ta'ala. Siapa tahu angkat tangan? Jadi oleh kerana tak tahu, kita berusahalah untuk mendapatkan yang terbaik bagi kita. Faham ke cakap saya ni? Kita tak tahu sama ada kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Tapi kita nak yang mana? Nak syurga ke nak neraka? Nak syurga. Ada tak Allah bagi panduan kalau nak syurga? Ada. Apa panduannya? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tuhan dah bagi syarat. Nak masuk syurga ada dua aja. Apa syaratnya? Pertama beriman, kedua beramal soleh. Dua syaratnya, beriman dan beramal soleh. Senang ke susah nak masuk syurga? Senang ke susah? Senang, beriman dan beramal soleh. Apa susahnya? Beriman dan beramal soleh. Senang ke susah sekali lagi? Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu. Beramal soleh itu senang kan? Beramal soleh itu artinya apa saja yang kamu buat, apa saja yang kamu lakukan, apa saja tindakan kamu mesti mengikut cara Islam. Baru namanya soleh. Whatever you do, whatever your actions are, everything must be in accordance with the teachings of Islam. Kalau tidak, tak ada soleh namanya. Kalau kenduri kenara, ada kukiran, soleh ke tak tu? Tak soleh namanya. Nikahkan anak, deng 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 deng. Selamat pengantin baru, selamat bahagia, selamat apa masuk neraka. Soleh ke namanya tu? Lantaklah, udah ada nyolang mata tengok saya. Lantaklah. Itu dah. Amal soleh mesti everything must be done in accordance with the teachings of Islam. Baru namanya amal soleh. Kita dah janji tengah dalam sembahyang tadi. Ada tak janji? Inna salati lagi, wa nusuki lagi, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku adalah mengikut kehendak Allah seru sekalian alam. Semua nak ikut peraturan Allah Ta'ala. Hidup ni lah kita nak ikut peraturan Allah Ta'ala. Dalam hidup ni ada tak ekonomi? Mesti yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hidup ni ada tak kemasyarakatan? Mesti yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hidup ni ada tak kekeluargaan? Mesti apa? Kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita terlibat dengan sistem-sistem yang Allah larang, ekonomi riba macam. Nak ekonomi mesti ekonomi riba. Nak apa lagi? Ekonomi kapitalis. Semua tak ikut cara Islam. Macam mana nak diredai oleh Allah Ta'ala? Nyebutnya memang senang lah. Beriman, beramal soleh. Nyebut aja. Nak beriman pun senang ke tuan-tuan dan puan? Nak beriman mesti dia beriman dengan tauhid rububiyah. Lagi tauhid uluhiyah. Lagi tauhid al-asma. Lagi tauhid as-sifat. Yang kita belajar ni. 4 jenis tauhid tu. Dia kena amalkan, kena yakin betul-betul. Dan kena amalkan dalam hidup dia. Itu baru apa? Baru iman. Kemudian beriman itu baru beriman dengan Allah. Lagi beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan kitab, beriman untung baik untung jahat datang dari Allah Ta'ala. Lagi tu apa ni? Itu beriman dan beramal soleh. Nyebutnya memang senang, tapi nak mengamalkannya payah. Baik.
Jadi maka i'tiqad ini membawa kepada tidak berguna syurga, neraka. Di soal, apa banyak soal-soal? Rasul bukan soal tu. Tidak ada guna Rasul. Al-Quran, kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu. Zabur, Injil, Taurat, lagi Al-Quran. Tak payah gunalah apa kitab tu, tak apa payah hukum-hukum. Sudah ketentuan tu daripada Allah Ta'ala. Agama, tak payah agama, apa salahnya? Undang-undang, semuanya tidak ada faedah, yang demikian itu salah. Jadi yang demikian itu, i'tiqad ini adalah i'tiqad yang salah. Jabariyah ni salah. Dan sesat, tidak bersetuju dengan akal, adat dan agama. Akal pun tak setuju, adat pun tak setuju, agama pun tak setuju. Hukumnya fasik, tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir. Jabariyah ni tak ada ulama mengatakan kafir. Kerana mereka memang bergantung kepada Allah. Memang pun benda itu betul, tapi tak payah nak disebut. Ya, macam kita ngabur pada mak ayah kita. Mak ayah kita tengah rehat di luar tu, kita pergi jumpa dengan dia. Ya, mak, ayah, ngapa saya ada dalam dunia ni? Tak lain mak dengan ayah anu tu. Iya ke tak cakap macam tu? Iya ke tak cakap macam tu? Tak iya ke? Kalau tak mana datang kita? Tapi boleh sebut tak? Bolehkah kita depan ayah kita ngabur apa itu? Kalau saya, anak saya ngabur itu, macam korang hajar pang bagi dia. Macam itu. Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Benda itu betul. Segala-galanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita diberi usaha dan ikhtiar. Diberi peluang kita berusaha dan berikhtiar. Itu sebab Allah sebut dalam Quran ada, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura, kata Allah. Sesungguhnya kami berikan kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Dan Allah bagi jalan. Nak syurga ni jalannya, nak neraka ni jalannya. Kalau nak neraka ada jalannya. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur dan juga mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi Allah dah bagi jalan. Nak syurga ini jalannya, nak neraka ini jalannya. Jadi kita berusahalah untuk mendapat yang terbaik daripada usaha kita itu. Tapi in the end, yang memberi bekas, yang memberi kesan siapa? Allah Ta'ala. Penentuan dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Itu dia. Serupa kita ngaji tasawuf juga. Ada tak satu sifat namanya tawakal? Ada tak? Tawakal itu artinya apa? Menyerahkan diri semata-mata kepada Allah Ta'ala. Tapi ada tak usaha dan ikhtiar kita? Ada. Dia tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Macam tu lah. Kalau serah je lantaklah Tuhan nak masuk ke neraka lah. Apakah neraka lah tu? Tuhan nak masuk ke syurga lah. Tak merasa masuk syurga. Kalau berserah begitu aja. Rasul pun khabar apa tu? Ikat dulu kaki unta kamu, kemudian baru berserah kepada Allah. Usaha dulu, ikhtiar dulu. Ikat dulu kaki unta tu, jangan lepas begitu aja. Dalam konteks kita hari ini apa? Tutup enjin tokar tu dulu, lepas tu kunci tokar tu dulu, lepas tu pasangkan alam dia, lepas tu baru berserah kepada Allah Ta'ala. Kalau ada tampaknya di luar, tokar tu still running on, dia pun keluar terus pergi Tesco beli barang macam. Lebuh lah dengan tokar-tokar. Siapa yang ada dalam tokar semua lebuh sekali. Ada anak dalam tokar, anak pun lebuh sekali. Pasal tidak ada usaha dan ikhtiar. Itu dia. Akal pun setuju cara itu. Mesti usaha dan ikhtiar. Jangan serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab zaman Sayyidina Umar berlaku ta'an. Berlaku penyakit ta'an, wabak ta'an. Lagi apa? Apa kata dia? Patut kita masuk ke tak masuk dalam bandar yang ada ta'an ni? Kata Umar, aku tak nak masuk. Ditanya Abu Ubaidah, apakah kamu nak lari daripada takdir? Ya, kata. Aku nak lari daripada takdir menuju satu takdir yang lain. Aku ditakdirkan tidak masuk. Aku lari daripada takdir yang nak dapat apa ni, supaya nanti aku dapat takdir yang tidak kena penyakit ta'an. Itu kata Umar. Maka tak ada dia masuk. Maka i'tiqad ini membawa kepada tak berguna syurga neraka. Rasul, Al-Quran, kitab-kitab Allah yang lalu.
agama dan segala undang-undang semuanya tidak ada faedah. Yang demikian itu salah dan sesat, tiada bersetuju dengan akal, adat dan agama. Hukumnya fasik. Bukan kafir ya. Tidak ada ulama yang mengkafirkannya. Tidak ada ulama yang mengatakan kafir kerana fahaman itu menidakkan barang yang ada. Barang yang ada itu ditidakkannya tak salah ya, menafikan barang yang ada. Berkata mereka tidak ada usaha pada hamba, padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha. Bukan macam fasik tadi, macam-macam qadariyah tadi. Qadariyah itu ada ulama mengatakan kafir. Tapi yang ini semua ulama mengatakan fasik, bukan kafir ya. Jadi berdosa. Yang ketiga, i'tiqad kita ni. Ya, apa nama i'tiqad kita? Ahlus sunnah wal jamaah. Itu i'tiqad kita. I'tiqad yang betul ialah ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi SAW, umat Yahudi akan berpecah kepada 71 firqah. 71 kumpulan. Dan umat Nasara atau Nasrani akan berpecah kepada 72 kumpulan. Tetapi umat aku akan berpecah kepada 73 kumpulan. Siapa banyak? Siapa banyak perpecahan? Yahudi ke Nasara ke orang Islam? Islam lebih banyak perpecahannya. Baca dalam buku 40 hadis. 40 hadis akhir zaman. 40 hadis akhir zaman ya. Hadis yang 42 ke berapa ke ujung tu. Akan dapat hadis yang itu ya. Hanya satu yang masuk syurga, 72 lagi akan masuk ke dalam neraka. Ditanya sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang masuk syurga itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, yang masuk syurga itu ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya orang-orang yang mengikut sunnah Rasulullah. Itu namanya Ahlus Sunnah. Sunnah Rasulullah, tradisi hidup Rasulullah. Macam mana Rasulullah berpakaian, itulah kita berpakaian. Macam mana Rasulullah berjuang, itulah kita berjuang. Macam mana Rasulullah semayang, macam itulah kita nak semayang. Macam mana Rasulullah mendidik isteri dan anak-anak, kita pun begitu juga lah nak mendidik isteri dan anak-anak mengikut cara Rasulullah. Macam mana Rasulullah mentadbir negaranya, begitulah kita nak mentadbir negara. Itu namanya Ahlus Sunnah. Wal Jamaah, wa tu dan al-jamaah. Al-jamaah tu jamaah para sahabat. Ikut Abu Bakar, ikut Umar, ikut Osman, ikut Ali, ikut Muawiyah dulu ya dan sebagainya. Zaman Abbasiyah ikut mana-mana. 300 tahun lepas Rasulullah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal Jamaah, jamaah para sahabat. 300 tahun selepas Rasulullah. Itu zaman yang terbaik tu. Dipanggil Salafus Soleh. Nama zaman itu apa? Salafus Soleh. Sebab Rasul bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kata Nabi. Kurun berapa tahun? Satu kurun berapa tahun? 100 tahun. Sebaik-baik 100 tahun ialah 100 tahun zaman aku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian 100 tahun lagi selepas kurun aku. Lepas 1 tahun lepas itu ya. Yang paling baik ialah zaman Rasulullah 1 tahun. Lepas itu 1 tahun lagi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian summal ladzina yalunahum. 2 kali Rasulullah sebut ya. Dan kurun yang mengiringi kurun aku. Faham ke ni? Jadi maknanya 100 tahun zaman Rasulullah, 100 tahun lepas itu, 100 tahun lagi lepas itu. Maknanya 300 tahun. Zaman itu dipanggil Salafus Soleh. Zaman dahulu yang orang-orang yang majoritinya soleh-soleh. Zaman 300 tahun selepas Rasulullah tu tak jarang orang yang tinggal semayang. Jarang orang yang ngelembung rambut keluar sana ya. Tak ada. Jarang orang tu nyemua kain ketang dada. Ya, zaman itu. Jarang orang mencuri. Jarang orang yang merompak. Jarang orang berzina. Zaman Rasulullah orang berzina ada 2 orang je yang dihukum ada kejam ya. Jadi jarang benar berlaku. Hari ni 2 orang kan? Ini dah. Zaman itu dipanggil Salafus Saleh. Zaman orang dahulu-dahulu yang kebanyakannya, majoritinya soleh-soleh belaka. Sekarang ni namanya apa? Lawan Salafus Saleh tu apa? Khalafut
toleh. Bukan soleh ya, toleh. Halafut toleh. To alif lam ha. Tadi sod alif lam ha, soleh ya, ini toleh. Halaf tu kemudian. Halafut toleh. Artinya zaman kemudian yang majoriti penduduknya ataupun masyarakatnya toleh apa? Toleh apa? Derhaka belaka. Ya ke tak zaman kita ni, zaman manusia kebanyakannya derhaka belaka. Ya ke tak? Mana lebih ramai? Orang semayang ke orang nengok wayang? Sekarang ni mana ramai? Orang nengok wayang. Mana ramai? Orang yang pakai purdah ke orang yang terdedah? Mana ramai? Orang yang berjihad ke orang yang jahat? Mana ramai? Orang yang warak ke orang yang wakrak? Ini dia namanya apa? Halafut toleh. Okey. Itu dia. Itu namanya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi. Dia mengikut perjalanan Nabi. Apa saja Nabi buat, mereka akan ikut. Setengah mereka itu fanatik betul dengan Nabi. Walaupun dia tak patut buat, dia buat juga. Itu kerana dia mengikut Nabi. Fanatik benar dengan Nabi. Di antaranya apa? Anak Sayyidina Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Lebih dikenali dengan nama Ibnu Umar. Dia tu apa saja dia buat Nabi itu diikutnya. Pada satu hari Nabi sakit kaki. Ya, entah kakinya kena apa. Dia jalan tempang sikit. Bila tempang ditengok di Ibnu Umar tu Nabi jalan tempang, dia pun mula jalan tempang. Jengkut jalan. Apa kena kamu Umar? Apa kena kamu Abdullah? Namanya Abdullah bin Umar ya. Apa kena kamu Dolah? Dolah lah kalau kita kan. Sakit kaki kan? Tidak kan? Kenapa kamu jalan jengkut-jengkut? Aku tengok Nabi jalan jengkut-jengkut. Itu sunnah Nabi tu aku ikutlah. Padahal Nabi ketika itu apa? Ketika itu apa? Sakit kaki. Dia jalan jengkut. Mana orang sakit kaki takkan jalan elok-elok no ya. Pada satu kali Nabi tengah naik unta. Entah macam mana dia tak terkawal unta tu, lalu terpusing unta tu 3 kali. Dia tengok di Ibn Umar. Dia pun tengok Nabi apa tu, dia ingat sunnah. Apa dia buatnya? Dia pusing aja unta tu 3 kali pusing. Itu dia punyalah fanatiknya dia tu dengan Nabi. Umar pun begitu juga. Umar dia tawaf bersama-sama Nabi. Ya. Tawaf tu artinya apa? Mengelilingi Kaabah. Ya. Sudah habis tawaf tu, Nabi pun pergi cium Hajar Aswad. Kemudian Umar bila tengok Nabi itu cium Hajar Aswad, dia pun pergi nak cium Hajar Aswad. Tapi sebelum dia cium, dia kata, "Wahai batu, aku tahu kamu hanya sebuah batu saja. Kalau aku tak nampak Nabi mencium kamu, tak aku siom cium kamu." Itu Umar. Fanatik juga dengan Nabi. Ya? Kenapa dia cium? Kerana dia nampak Nabi mencium Hajar Aswad. Dia bukan tahu apa fadilatnya, Nabi tak sebut lagi pun. Dah lepas itu baru Nabi sebut, inilah dia batu dari syurga dan sebagainya. Barulah dia tahu. Ini dia fanatiknya sahabat dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita amalkan sunnah Nabi macam? Semayang macam Nabi banyak, lepas semayang. Orang tengok apa? Udah risau tengok, apa nak jadi dia ni ya? Semayang saja. Kalau anak-anak kita semayang macam? Risau kita tengok anak kita. Apa nak jadi? Sesat agaknya, semayang saja. Jadi gila agak, isim agaknya. Udah gila jadi nyawa semayang. Masa sebelum itu pakai seluar pendek, nehen aja. Anak kita pakai seluar pendek, mau gitar, nehen je rasanya. Itu dia bezanya. Coba kalau budak-budak muda pakai jubah ya, macam mana? Ganjil tak rupanya? Ganjil. Tapi kalau budak muda pakai seluar pendek, tak diganjil pula rasanya. Itulah hari ini. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai, yaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata, bukan semata-mata terpaksa tak. Ya. Dan tidak memberi bekas, tapi usaha manusia tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Taala. Tiada memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya, tetapi ada perbuatan yang disengaja pada zahir. Itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Kerana adat hidupnya orang itu.
Adat dunia Nabi tu. Nak kenyang makan, baru kenyang, itu adatnya. Nak lapar jangan makan. Nak angoi, kalau nak angoi hebat, bakar diri tu, angoi lah insyaAllah. Nak kudung, potong lah dengan pisau kudung lah. Itu adat dunia ni. Itu namanya hukum adat. Tapi hakikatnya yang memberi bekas bukan pisau, bukan api, bukan makan minum, ya. Bukan air yang beri bekas. Yang beri bekas hanya Allah Ta'ala. Itu kena faham yang tu. Dan tiada memberi bekas pada hal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Usaha itu pun dengan keizinan Allah juga baru boleh usaha, ya. Kalau tidak nak usaha pun tak dapat. Walhasil sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin. Ini dia hakikatnya sebenarnya. Pada zahirnya kita berusaha, pada batinnya tergagah. Kenapa tergagah? Ketentuan daripada Allah Ta'ala. Bukan dari usaha tu yang mendatangkan hasil. Allah yang menentukannya. Saya masa sekolah tu teringat ada seorang tu rajin benar mentelaah. Bangkit pukul 4 pagi mentelaah. Tapi asal pressure fail. Kenapa? Kerana siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Bukan dia yang menentukannya. Punya rajin mau hafal apalah tapi fail. Ada seorang lagi pula tu, dia lulus LCE aja, itu pun C, tak dapat naik tingkat 4. Lepas tu dia kerja dengan Felda. Lepas tu dia entah macam mana dia dapat idea, dia buat satu kotak kerja tau. Macam mana nak membangunkan Felda. Dia buat kotak kerja tu diterima oleh kerajaan masa itu. Kerajaan menerima kotak kerja tu. Sudahnya dia jadi pengarah Felkra seluruh Malaysia tau. Pengarah Felkra seluruh Malaysia. Di bawah-bawah itu ada master, ada degree. Ada lagi sekarang ni, orang tu ada lagi. Kawan saya tu. Bukan muji pula ni muji lah tu. Muji dia lah. Bukan muji saya. Ada lagi sekarang, dah pension pun. Di bawahnya tu semua graduate belaka. Kenapa? Allah yang menentukan dia. Padahal dia mula-mula field assistant aja kerja. Tahu field assistant? Pergi melawat-lawat ke sana keluar. Kenari? Pengarah. Dia pension apa? Pengarah Felkra 1 Malaysia. Kelulusannya apa? LCE C aja. Masa dulu C tak boleh naik tingkat 4 tau. Dia dapat sijil aja. Tapi tak boleh naik tingkat 4. Dia tahu kenapa nama LCE ni. Ya Allah. Itu jangan mudah benar. Lower Certificate of Education. Saya ngambil LCE tahun 1957. Masa itu. Itulah dia. Sampai jadi pengarah. Di bawahnya tu graduate belaka. Saya? Tak usah kabur lah. Kita dah tak dapat cikgu pun. Saya cikgu LCE aja tau. Saya jadi cikgu masa kelulusan LCE aja. Bukan dekat 4 tak ada. Lepas itu baru kemudian. Lepas itu ngambil apa tahu? Senior Cambridge, you know. Senior Cambridge. Bukannya SPM. Senior Cambridge. Tahu school certificate? Di mana? Pressure school certificate di mana? London. Kotanya di pressure di London tahu. Tahu kenapa apa school certificate ni? Orang bayar Tuan Jadi Biasa tahu? SC, school certificate. Bukannya SPM Malaysia. CJ Pelajaran Malaysia, ini school certificate. Cambridge punya apa? Cambridge University yang menganjurkannya. Zaman itu zaman British lagi. Alright, udah, that is all untuk my story. Habis lagi, tak ada, yang itu aja. Jadi tergagah pada batin. Tapi ikhtiar tu, usaha tu adalah dari hamba. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat bergantungan, iaitu taklif hukum. Itu dah ada taklif, ada hukum. Sebab dia datang kita hukum, ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Ada hukum ke atasnya dengan suruh dan tegah. Ada suruhan, ada tegahan. Al-Quran tak ada tak suruhan? Ada tak? Kutiba tu suruhan tu. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam. Itu suruhan belaka tu. Tegahan yang ada la taqrabuz zina. Lagi
La takunu ra'ina wa qulun zurna. Lagi apa? Yang ada la tu lah. Itu semua larangan belaka tu. Ya, itu dalam Quran. Larangan tu dipanggil wa'id. Wa'ain ya dal. Wa'id. Kalau suruhan tu dipanggil janji baik, itu dipanggil apa? Janji baik itu dipanggil apa? Wa'ad. Janji baik. Baik, itu dalam Quran ya. Dan suruh dan tegah, dan itulah sebab bagi pahala dan seksa. Sebab itu Allah janjikan pahala dan janjikan seksa. Kalau nak pahala, buat baik. Kalau nak seksa, buat jahat. Jangan buat baik. Yang wajib jangan buat. Dapatlah seksa. Maka nyatalah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu i'tiqad pertengahan. Dia tidak melenting-lenting tegangnya, tidak pula kendor nyok, tak ada ya. Pertengahan. Tidak terlalu tegang dan tidak terlalu kendor. Bukan macam Jabariyah, tegang benar. Bukan macam Qadariyah, kendor benar. Allah tak ada apa hak pun, biarkan ya Allah. Bukan apa itu. Ya, pertengahan atau kepercayaan yang sederhana, kerana i'tiqad Jabariyah dan Qadariyah semuanya melebih-lebih sangat. Maka dihukumkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan mentiadakan perkara yang tiada. Berkata Ahlussunnah pada mazhab itu ada usaha, kerana sebenarnya ada usaha pada hamba, dan mereka mengendaki hamba ini tergagah semata-mata, kerana sebenarnya juga hamba itu tidak tergagah semata-mata. Bukan tergagah semata-mata, bukan ketentuan Allah semata-mata. Dia bergantung dengan usaha juga, tapi dengan izin Allah Ta'ala. Usaha buat tapi dengan izin Allah Ta'ala jadilah tu. Usaha buat tapi kalau tak ada izin Allah Ta'ala tak jadilah juga ya. Macam orang mancing jugalah, tentu dapat ke? Ya. Kalau nak dapat macam mana? Kena cari lubuk yang bagus, cari umpan yang bagus, ya. Cari cuaca yang bagus. Barulah dia dapat, kena usaha. Tapi itu bukan tentu dapat juga. Ketentuan siapa nentunya? Allah Ta'ala juga, ya. Jadi itu usaha dan ikhtiar. Tapi tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala. Ya. Kerana tidak sangat kendur. Itu dia. Dan sebab dihukumkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, kerana dia tidak sangat kendur berjela-jela seperti Jabariyah, dan tidak tegang berdenting-denting seperti Qadariyah, maka yang sebaik-baik perkara itu ialah pertengahan. Kerana Nabi pun sebut apa itu? Khairul umur awsatuha, kata Nabi ya. Khairul umur, sebaik-baik perbuatan, awsatuha, iaitu perbuatan yang pertengahan. Sebab orang yang paling pertengahan siapa? Siapa orang yang paling pertengahan? Nabi. Tapi pertengahan Nabi macam mana? Semayangnya macam mana? Sampai bengkak-bengkak kakinya. Itulah pertengahan. Kita sampai bengkak-bengkak apa? Mateng apa? Tidur. Nabi sampai bengkak-bengkak. Itu pertengahan. Itulah semayang yang terbaik. Ya. Pemurahnya Nabi macam mana? Bila dia ada harta macam mana? Dia membelanjakan harta itu seperti angin yang kencang. Ya, kana rihil mursalah, macam angin yang kencang. Artinya apa? Kalau angin kencang surau nampak habis roboh. Begitulah dia memberi harta itu di jalan Allah. Ya. Sebab itu Quran banyak menggalakkan kita supaya menafkahkan sebahagian dari harta itu di jalan Allah. Karena suruh kita ni bersederhana dalam hidup. Bukannya melenting-lenting tegangnya, atau jangan berjela-jela kendornya. Biar sederhana. Bagaimana tersebut dalam hadis khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan saja. Kita hari ini banyak silap tentang pertengahan ni. Komen janganlah teruk benar kata. Datang ke surau, datang ke masjid, pakailah jubah, pakailah sorban. Bila pergi lain apa tu petang-petang ada jogging, pakailah apa? Pakailah seluar pendek. Dia sebut hadis tu sebaik-baik perbuatan adalah yang pertengahan gitu, ya. Bila di masjid pakailah tudung. Pakailah tudung labuh. Bila pergi parti apa buat? Bila pergi parti apa buat? Bolin kepala tu. Itu pahaman manusia hari akhir zaman ni tentang pertengahan. Sebenarnya dah, bukan apa itu. Kena menjadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Itulah perbuatan yang pertengahan. Kalau tidak, tak adalah Nabi itu sebaik-baik pembuat.
Siapa sebaik-baik pembuat? Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu semuanya pertengahan berlaku. Maka fikiran-fikiran orang Islam dalam perkara yang tersebut telah didapati kebanyakan mereka itu mengikut pahaman Jabariyah. Ini Jabariyah ni. Banyak orang tak sedar dia mengikut pahaman Jabariyah. Sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan demikian itu. Dalil bagi menguatkan kenyataan ini ialah apa? Diambil daripada percakapan orang Islam. Orang Islam sendiri tu dia bercakapnya. Apakala ditanya orang kenapa awak tak naik haji, dia jawabnya belum ada seru. Benar ke jawapan tu? Ya ke belum ada seru? Udah ada dah seru, tapi saja tak nak malas aja. Sama ada malas ataupun kedekut ataupun macam-macam lah. Tapi kalau orang yang betul-betul hendak akan mengamalkan Islam, adakah dia bertangguh-tangguh nak pergi haji? Tak ada. Belum ada suruh katanya. Kalau ditanya apa sebab si Polan itu bercerai, maka dijawabnya sudah takdir. Allah tak salah dia bercerai. Sudah takdir katanya. Kemudian apabila ditanya apa sebab nakal atau jahat dan tak maju, mengapa tak maju? Maka dijawabnya sudah nasib, sudah jadi nasib katanya. Dan sudah bahagiannya Allah dah tentukan aku jadi opini lah katanya. Sudah ada bahagian dari Allah katanya. Dia menyalahkan Allah di atas kelemahan yang ada pada dirinya. Allah pula yang salah. Maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah. Kita jangan pegang yang apa itu. Mengapa tak pergi haji? Apa jawab? InsyaAllah. InsyaAllah saya akan usaha untuk pergi di masa yang akan datang. Itu jawab yang sebenarnya. Mengapa kamu bercerai? InsyaAllah saya akan cuba untuk memperbaiki keadaannya. Gitu. Jangan nyalahkan Tuhan disebabkan dia perkara-perkara berlaku itu. Ini dah. Ngapa tak sembahyang? Dah takdir. Sudahnya orang kafir boleh ada jawapannya. Ngapa kamu kafir? Tanya orang kafir. Apa jawabnya? Allah dah tentu aku kafir lah. Udah Allah salah jadi kafir. Sedangkan adalah Allah tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ada tak? Tidakkah ada datang kepada kamu seorang rasul membawa ayat-ayat aku dan menyeru kamu supaya kamu beriman kepada aku? Ada tak ayat apa itu? Apa nak jawab esok? Kalau kita menyalahkan Allah? Sebab itu kita besok di akhirat tak ada alasan mengapa kita tak mau beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak ada alasan. Ya Allah, aku tak sempat nak beribadat kepada kamu. Ya Allah, kerana aku ni kaya berbenar. Aku ada meeting di New York, aku ada meeting di Washington, aku ada meeting di Tokyo, aku ada meeting di Mekah, aku ada meeting Apa jawab Allah? Siapa lebih kaya? Kamu ada tak pernah dengar hamba aku yang bernama Sulaiman? Siapa lebih kaya antara Sulaiman dengan kamu? Jawablah. Ada orang yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman kan? Pun Sulaiman tak pernah lupa daripada mengingati aku. Ada seorang lagi pula, aku sakit ya Allah. Aku tak sempat nak beribadat kepada kamu. Aku ni nyok-nyit aja, tak lalu nak beribadat. Apa jawab Allah? Kamu tak pernah dengar hamba aku yang bernama Ayub. Siapa lebih teruk menderita sakitnya, kamu ke Ayub? Ayub lagi teruk menderita sakitnya. Tapi tak pernah juga dia tinggal untuk beribadah kepada aku. Tak pernah dia lupa untuk beribadat kepada aku. Kemudian ada seorang lagi pula tu. Aku cantik berbenar ya Allah. Orang banyak benar peminat. Tak boleh keluar rumah. Hasil keluar rumah dikumun anak dareng ngomong aku. Tak dapat nak pergi bersurau. Tak dapat nak pergi ke masjid. Tak dapat nak berjemaah. Kerana banyak benar peminat aku. Apa jawab Allah? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Yusuf? Siapa lebih cantik? Kamu ke Yusuf? Ya. Pun dia tak pernah lupa daripada mengingati aku. Apa alasan? Apa alasan? Aku kuat ya Allah. Aku yang kuat. Sebab itu aku tak boleh nak apa orang mengimpun aku minta tolong pada aku aja. Jawab Tuhan, kamu tak pernah dengar ke nama hamba aku yang bernama Musa? Siapa lebih kuat? Kamu ke Musa? Musa tu tahu ditumbuknya tentera Firaun tu sekali tumbuk mati.
Ada guru silat boleh nombok mati kejap ni. Sekali tombok mati tau, nombok sulung. Tok mati. Itu Musa tau. Tentera Firaun tu. Mike Tyson ada apa tu? Kali tombok mati ada. Jenuh ngigit telinga dak dia mati. Ini dia tuan-tuan ya. Jadi tak ada alasan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti ya. Jadi mau tak mau kita kena beribadat kepadanya. Tapi mengikut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Itu dia. Bersetuju dengan pegangan Jabariyah walaupun dia tak mengaku. Ini yang biasa begitu. Maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya kerana ia telah mengumpat Allah Ta'ala. Nampak tu? Mengumpat Allah Ta'ala. Artinya menyalahkan Allah Ta'ala. Dan telah berani menyalahkan Tuhan. Ia menyangka seolah-olahnya Tuhanlah yang menyebabkan dia jadi sangsara. Ini semua kerana Tuhan dah menentukan aku jadi orang yang menderita. Yang demikian sangatlah salah. Kerana firman Tuhan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiati famin nafsik. Apa katanya? Apa yang mengenai engkau daripada kebajikan, kalau kamu dapat kebaikan, dapat kebajikan, dapat keuntungan, maka iaitu daripada Allah. Betul? Semua dari Allah ya. Kita dapat BRIM. Siapa bagi? Siapa bagi? Allah bagi. Bukan manusia bagi ya. Allah yang bagi. Kita naik pangkat. Siapa bagi pangkat? Allah. Ya. Kita dapat bonus. Siapa bagi bonus? Allah. Orang pencen dapat naik pencennya. Siapa bagi? Allah. Semua Allah bagi ya. Ya. Apa yang mengenai engkau daripada kebajikan, maka iaitu daripada Allah. Dan apa yang mengenai engkau daripada kejahatan, maka iaitu daripada engkau sendiri. Ya. Bila kejahatan, daripada engkau sendiri. Itu pada lafaz saja. Tapi daripada hakikatnya, Allah yang menentukannya. Tapi lafaz apa itu? Jangan kita menyalahkan Allah di atas kesalahan-kesalahan kita. Ya. Ngapa kamu darah tinggi? Ngapa kamu darah tinggi? Udah tentu di Tuhan. Apa itu kan? Apa jawab? Apa jawab? Kerana saya tak pantang makan. Jumpa kambing banteng. Kita salahkan diri kita sendiri. Tapi dengan izin Allah baru kita dapat tu kan? Macam tu. Itu sebab ustaz-ustaz selalu bila dia bersyarah, di ujung syarah tu apa kata dah? Yang baik, yang bagus itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang tak betul, yang lemah itu adalah kerana nafsu saya sendiri. Kata. Pada hakikatnya Allah yang menentukan segala-galanya. Tapi adab kita dengan Allah. Tak boleh kita salahkan Allah di atas kelemahan diri kita sendiri. Jangan menyalahkan Allah di atas apa saja kelemahan, keburukan yang berlaku pada diri kita. Jangan sekali-kali. Itu tak ada adab kita dengan Allah Ta'ala. Okey, yang ke-8. Kenapa panjang mana tu? Udah lah tu ya. Dia dah gelisah lah tu. Itu mula bersilih, tu belonjor, tu silih. Rasa-rasa nak belonjor segan pula tu. Ya. Saya udah ngajar 1 jam 3 minit 11 saat. Artinya dah lama benar tu ya. Itu start lambatnya tau. Lambat startnya. Full energy ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Ya. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan.